okey ke Kai? Ada ataupun ada tersekat-sekat? Ada. Okey. Okey, Aiden, Portia. Okey. Jadi kita teruskan kepada kelas kita untuk hari ini. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey. Jadi apa yang cikgu nak cuba sampaikan, apa yang cikgu nak buat hari ni adalah kita akan drill, maksudnya kita akan buat sama-sama soalan-soalan UASA. Cumanya hari tu kita pergi kepada bahagian B. Hari ni kita pergi pula kepada bahagian C. Jadi dekat kelas kita pada petang ni, cikgu akan ajar kamu cara nak skor untuk bahagian C pula. Bahagian B kita dah pergi. Jadi kita pergi pula kepada bahagian C hari ni. Jadi ada yang exam esok, ada yang exam hari ni dah exam dah. Ada yang exam Isnin dah exam. Jadi minggu ni adalah minggu exam. Cikgu fahamlah benda tu. Jadi itulah apa yang cikgu cuba awal kan, tapi paling awal Isnin Selasa je. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita untuk hari ini. Okey, boleh ke semua cikgu nak teruskan kelas kita? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan proceed kepada kelas kita. Kalau cikgu macam tersekat-sekat bagi tahu cikgu sebab sini hujan. Kalau hujan, cikgu kena pergi terus kepada kejap cikgu ubahlah disconnect kejap semua. Okey, okey sikit ikut internet cikgu. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita pada hari ini dan cikgu pun dah rekod. Okey, jadi seperti yang cikgu cakap, seperti yang cikgu janjikan, hari ini adalah kita akan selesaikan soalan-soalan drill. Okey, jadi apa yang cikgu nak cuba bagi tahu kamu, kita hari ini kita pergi kepada bahagian C. Okey, apa yang ada dalam bahagian C ni? Okey. Yang pertama kamu kena faham, bahagian C adalah bahagian yang paling banyak markah. Bahagian C saja 60 markah. 60 markah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak markah tak semestinya soalan tu susah. Kadang-kadang soalannya lagi senang. Cumanya 60 markah dekat sini adalah kamu kena faham, banyak markah kat sini dia menentukan kamu punya grade. Kalau kita nak tahu grade kita berapa, kalau kita nak tahu grade kita berapa, A ke, B ke, C ke, D ke, fail ke, lulus ke, kita kena tengok macam mana kita jawab bahagian C. Maksudnya daripada kamu jawab bahagian C tu, kamu boleh agak dah, aku ni lulus ke, aku ni gagal ke. Jadi daripada bahagian C penentu. Penentu kamu lulus ataupun penentu kamu A. Ikutlah apa yang target. Jadi macam mana nak tengok tu? Kamu habis je kertas nanti, habis je exam nanti, kamu boleh tengok penuh tak soalan-soalan bahagian C kamu jawab. Itu untuk bahagian C. 60 markah kat sini. Jadi kamu jangan pandang enteng. Sebab apa? Sebab 1 markah bersamaan dengan 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi untuk bahagian C kelas kita hari ini adalah cikgu akan bagi masa, cikgu akan tunjuk soalan, kamu akan cuba buat, tapi 1 minit je, dapatkan idea, lepas tu cikgu akan tunjukkan dia punya jawapan-jawapan. Okey, jadi kita akan pergi kepada bahagian C, kita akan teruskan kepada bahagian C. 60 markah ni kamu kena faham. 60 markah dekat sini bermakna 60%. Okey. Jadi soalan dia macam yang cikgu cakap, soalan dia bukannya semua soalan yang susah,
Sebab apa? Sebab dalam UASA, dalam UASA, nisbah soalan dalam UASA adalah 5, nisbah 3, nisbah 2. 5 ni senang, 3 ni sederhana, dan 2 ni adalah mudah. Jadi dekat sini pergi kepada 100%, kalau pergi kepada 100%, yang senang adalah 5%, sederhana 30%, mudah. Satu kan senang 10. Soalan sederhana ada 30 markah. Dan akhir sekali soalan susah bersamaan dengan 20 markah. Ini cara kita nak tengok markah dia, aturan markah ni. Kamu tambah semua, kamu dapat 100 markah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama untuk bahagian C, 1A. Nampak ke whiteboard cikgu? Cikgu nak dengar suara sikit. Nampak ke whiteboard cikgu? Nampak. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi 1A. Cuba selesaikan soalan-soalan pada 1A. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Lama ke sikit tu? Okey. Sebenarnya ini adalah soalan yang senang lah. Jadi cikgu bagi masa sekejap je lah. Okey, jadi kita pergi kepada pola. Pola ni apa? Aiden dapat tak idea nak jawab soalan ni? Dapat. Aiden dapat tak idea nak jawab soalan ni? Dapat. Okey, baik. Pola, apa yang dimaksudkan dengan pola? Pola ni adalah perubahan. Perubahan daripada nombor ke nombor. Jadi pola ni dia terdiri kepada 4 jenis, sama ada di dalam keadaan tambah, sama ada di dalam keadaan tolak, darab dengan bahagi. Pola dia 4 jenis tu je, tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Dia sama ada tambah, tolak, darab, bahagi. Itu sahaja. Jadi kalau kita nampak pola kita dalam keadaan meningkat. Kalau kita nampak meningkat maksudnya ascending order. Ascending order. Jadi kalau dia dalam keadaan meningkat, kamu boleh pakai sama ada dia tambah ataupun darab. Kalau dia dalam keadaan menurun, maksudnya dekat sini sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Maksudnya ni descending order. Okey, jadi kita tengok kepada bila nak pakai pola tu tambah, bila nak pakai pola tu darab. Bila nak pakai pola tambah, perubahan dia, jenis perubahan dia kamu kena tengok betul-betul. Kalau tambah dengan tolak, perubahan dia adalah perubahan kecil. Sebagai contoh, sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Kamu nampak perubahan dia tu perubahan kecil. Maksudnya dekat sini cikgu buat tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bila perubahan kecil, maksudnya dia dalam keadaan tambah ataupun tolak. Tapi bila perubahan dia dalam keadaan besar, sama ada dia dalam kalau nombor tu menaik makin besar, di dalam keadaan darab. Kalau perubahan tu menurun dan perubahan dia adalah perubahan yang besar, maksudnya perubahan tu adalah dalam keadaan bahagi. Sebagai contoh, 2 darab 2, 4 darab 2, 8 darab 2, 16 darab dengan 2, kita dapat 32. Jadi kamu boleh tengok perubahan besar dengan kecil dekat sini. 2 nak pergi kepada 4. 4 nak pergi kepada 8. Makin besar kita melangkah. 8 nak pergi kepada 16. Makin besar kita melangkah. Jadi dekat sini inilah cara dia nak tahu tips dalam menjawab pola dan jujukan.
Habis. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Kamu rasa berapa pola dia? Pola dia menaik ke menurun? Menaik. Menaik. Jadi menaik dia ada dua. Menaik dia ada dua, sama ada tambah ataupun darab. Sekarang perubahan antara nombor besar ke kecil, satu nak pergi terus kepada 3125. Maksudnya dia punya perubahan tu besar. Satu ujung sana tu 3000 dah. Maksudnya perubahan dia besar. Maksudnya dekat sini kita pakai darab. Jadi nombor 1 kamu tulis darab. Darab berapa agak-agak soalan nombor 1 ni? Darab 5. Iya, darab 5. Tu cara dia. Nombor 2. Kita pergi kepada nombor 2. 425. 400. 375. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi bila dia dalam keadaan makin kecil, makin kecil, makin kecil, dia menurun. Jadi kita tengok perubahan dia besar ke kecil. 425, ambil nombor pertama dengan nombor yang terakhir, kita tengok perubahan dia tak jauh beza pun. Jadi bila tak jauh beza pun dekat sini, dia kita pakai kecil. Perubahan yang kecil kita pakai tolak. Jadi kita pakai tolak. Tolak berapa agak-agak nombor 2 ni? 25. Iya, pandai. Dia dalam keadaan tolak 25. Okey, nombor 3. Kita tengok nombor 3. 96 dengan 3 jauh. Jauh dan dia dalam keadaan mengecil. 96 nak pergi kepada 3. Jadi dia dalam keadaan menurun. Menurun dia penurunan yang besar. Jadi maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi kita letak bahagi. Cikgu tak tahulah nak letak bahagi apa. Kalau senang nak nampak, ambil nombor kecil. Ambil nombor kecil. Jangan kamu ambil 96 dengan 48. Jangan. Kamu pergi comparekan 6 dengan 3. Agak-agak 6 bahagi berapa dapat 3? Cikgu nak tanya kamu. 6 bahagi berapa dapat 3? 2. Itu cara dia. Bahagi 2. Jangan pergi comparekan 96 dengan 48. Tak nampak. Kamu pergi comparekan nombor yang kecil. Selalunya nombor dekat hujung-hujung. Iaitu 6 dengan 3. Itu cara kita nak tengok dia darab berapa dengan bahagi berapa. Contohlah, kalau darab kan, 625 dengan 3125. Kamu tak nampak. Pergi ni yang depan. Pergi kepada nombor kecil. 1 nak pergi kepada 5. Kat situ kamu dah nampak. 1 darab berapa dapat 5. 1 darab 5 dapat 5. Jadi itu cara kita nak tackle soalan kalau pola dia dalam keadaan darab dan bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi soalan ni jangan hilang markah. Sebab apa? Sebab dia 3 markah. 3% dah dekat situ. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi pula kepada soalan B. Cikgu pun lupalah dah pernah buat ke, belum pernah buat ke. Tapi tak apalah, kita buat sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan B. Dekat sini cikgu ajar. Okey, cikgu bagi kamu masa untuk fikirkan mana satu jawapan dia. Cikgu bagi masa. Okey. Okey. Jadi Afif, dapat tak idea cara nak selesaikan soalan ni? Baik, Cikgu. Dapat. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada cara menyelesaikan. Cara nak selesaikan soalan macam ni, bila dia suruh cari titik yang sama mana satu dan bila dia suruh cari garisan yang sama mana satu. Okey, senang saja. Step yang pertama, kamu tentukan dia punya semua jenis titik. Contohnya, pertama sekali, kita pergi kepada kedudukan yang sama. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada kedudukan C. Okey, agak-agak bucu C dia sama dengan bucu apa? Bagi tahu cikgu. C ni sama dengan bucu mana? Aiden, C tu sama dengan bucu apa, Aiden? Oh. Ya.
C itu sama dengan bucu O. Maksudnya kita dekat sini sekarang. Kita dah tentukan bucu yang sama. Kemudian C, kita buat satu putaran lengkap dulu. C pergi kepada D, maksudnya O pergi kepada J. Maksudnya dekat sini kita nampak D sama dengan J. Jadi kita buat D sama dengan J. Okey, daripada D kita bawa dia pergi dekat E. Daripada J kita bawa dia pergi dekat K. Maksudnya E sama dengan K. E sama dengan K. Kita teruskan buat satu pusingan lengkap. Daripada E pergi kepada F. Daripada K pergi kepada L. Maksudnya dekat sini F sama dengan L. Okey, daripada F pergi kepada A. Kemudian A ni maksudnya dia sama dengan M. Kita buat putaran lengkap. M pergi kepada N. Sama juga A pergi kepada B. Maksudnya B, dia punya sama adalah dengan N. Jadi N ni pergi kepada O. B ni pergi kepada C. Balik kepada atas ni. Maksudnya itu adalah putaran lengkap dia. Sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Baik. Okey. Jadi sekarang bila dia cari titik B, senanglah kamu nak jawab. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Dia kata titik B. Mana satu titik B? B sama dengan N. Jadi kamu buatlah titik N. Itu cara nak selesaikan soalan macam ni. Okey. Itu nombor satu, titik. Yang kedua, garisan. Garisan apa? Garisan A dengan F. A ni sama dengan apa? A ni sama dengan M. Maksudnya kita dapat M. F ni sama dengan L. Maksudnya ML. Maksudnya dekat sini kita dapat garisan AF sama dengan garisan ML. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ingat ini jangan hilang markah. Sebab apa? Sebab dia dah 2%. 2 markah kat sini, 1 markah 1%. Bila 2 markah 2%. Habis. 5 markah kita dah jawab. Jadi jangan membazir. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Sukatan serakan. Sukatan ni apa? Okey, cikgu bagi masa kamu untuk fikir. Hadamkan elok-elok soalan ni. Sebab daripada soalan ni sahaja, dia punya markah ni adalah 3 markah. Banyak. Jadi sekarang cikgu bagi masa untuk kamu fikirkan. Kamu fikir. Aku tahu tak cara nak selesaikan soalan ni? Cuba selesaikan. Cuba fikir. Bila cikgu bagi masa 1 minit ni, maksudnya kamu tengok soalan, kamu baca daripada awal sampai habis. Pertama. Yang kedua, kamu tengok kamu ada tak idea nak selesaikan soalan ni. Tu yang seterusnya. Kalau tak ada idea, kamu dalam masalah lah. Sebab apa? Sebab maksudnya kamu kena study lagi. Kalau kamu dah ada idea, bagus. Tapi ada idea, tapi kalau tak selesaikan, jadi itu susah jugalah. Zakir ada idea tak ni nak selesaikan soalan ni? Zakir ada idea ke nak selesaikan soalan ni? Aiden ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Bila dia cakap sukatan kecenderungan ni, dia suruh hitung nilai sukatan ni, maksudnya dia suruh hitung apa, Aiden? Median, mode atau min. Ya, pandai. Bila dia bercakap tentang sukatan kecenderungan memusat, 3 benda tu sahaja yang kamu kena tahu betul-betul. Yang pertama, mode. Jadi
kat sini dia suruh tengok kepada D5. Jadi kita ambil kelas D5, kita cuba selesaikan untuk kelas D5. Jadi daripada kelas D5, mod dia berapa? Mod dia adalah kekerapan. Sekarang ni 85 ada 1. 80 ada 1. 70 ada 1. 87 ada 1. 40 ada 1. Tak ada pun yang kekerapan terbanyak. Semua 1. Maksudnya dekat sini tiada nilai mod. Bila kamu dah tulis tiada mod, maksudnya kamu layak dapat. Okey. Habis dekat situ. Okey, kemudian kita pergi kepada nilai median. Median ni apa? Median ni adalah titik tengah. Jadi cikgu dah ajar dah. Kalau kita nak cari titik tengah, kita kena susun daripada kecil ke besar. Paling kecil 40, ambil 40. Makin besar, bawa dia lagi besar. Jadi 70. Naik lagi 80. Okey, naik lagi 85. Naik lagi 87. Jadi potong kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jadi dekat sini kita dapat median kita adalah sama dengan 80. Ini jawapan median, ini jawapan mod. Sampai mod dengan median, semua jelas ke untuk mod dengan median? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey. Bagus. Okey, min. Kita cari pula nilai min. Min ni apa? Min ni adalah purata. Purata kita pakai formula. Sambil-sambil cikgu buat, sambil-sambil kamu salin. Sambil kamu refresh balik. Min ni formula dia apa? Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Jadi macam mana nak selesaikan jumlah data? Jumlah data ambil nombor semua ni kamu tambahkan. 85 tambah 80 tambah 70 tambah 87 tambah 40. Lepas tu kamu buat pula bilangan data. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis data. Jadi kamu selesaikan satu-satu. Kita tekan dulu yang atas. 85 tambah 80 tambah 70 tambah 87 tambah 40. Kamu dapat 362. Bahagi dengan 5. Tekan saja kalkulator. Kamu akan dapat 72.4. Ini adalah min kamu. Jadi daripada sini kamu layak dapat 3 markah. Senang je. Senang je. Mod apa, median ni apa, min apa. Kita dah buat dah dalam kelas hari tu. Jelas ke semua? Soalan yang cikgu tunjuk dekat depan boleh faham? Boleh. Itu cara dia. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang sama, sebagai guru 3K. Okey. Jadi ada 2 markah dekat sini. Okey. Jadi soalan yang sama, kita cuba selesaikan soalan D. Cikgu bagi kamu masa untuk cuba selesaikan. Cuba cari idea macam mana nak selesaikan soalan D. Cikgu tak nak buat dulu. Kalau cikgu buat dulu, takut kamu tak nampak nanti. Hadamkan dulu. Hadamkan dulu. Selesaikan soalan D tu.
Okey, habis sudah. Haziq, ada idea tak macam nak selesaikan soalan D? Tengah duk kira lagi tu. Tak kira lagi. Okey, Haziq. Tengah Kalau duk kita nak cari bilangan, okey, cuba kan Haziq jawab dengan cikgu sama-sama kan. Sebagai guru 3K, anda diminta untuk menentukan kelas ni kan. Anda dimintakan untuk menentukan kelas yang akan mendapat hadiah atas tahap kebersihan yang tinggi dan konsisten. Kelas manakah yang akan menjadi pilihan anda? Macam mana? Apa idea Haziq nak pilih kelas yang terbaik antara kelas D5 ke kelas Intan? Apa idea Haziq? Tak tahu? Tak tu. Okey. Idea dia dekat sini adalah nilai min, iaitu purata. Bila kamu nak tahu mana satu yang lagi baik, purata dia lagi tinggi. Jadi kamu kena comparekan purata kelas D5 dengan purata kelas Intan. Itu cara dia. Jadi purata kelas D5 iaitu min, kita dah dapat dekat sini 72.4. Kemudian kita cari pula purata untuk kelas Intan. Jadi purata untuk kelas Intan kita kira 85 tambah 80 tambah 79 tambah 73 tambah 78. Jadi dekat sini, daripada sini kita buat, kita bahagi 5. Okey, kita kira sama-sama. Kita kira sama-sama. 85 tambah 80 tambah 79 tambah 73 tambah 78. Kita akan dapat 395 bahagi 5. Jadi kita tekan kalkulator. 395 bahagi 5, kita dapat 79. Jadi dekat soalan D ni, purata untuk kelas Intan adalah 79. Manakala purata untuk kelas D5 adalah 72.4. Mana lagi tinggi semua? Cikgu nak dengar sikit. Mana lagi tinggi? D5 ke Intan? Intan. Iya. Jadi bila Intan tu lagi tinggi, maksudnya purata dia lagi tinggi, maksudnya kelas Intan lebih konsisten. Jadi dekat sini, kenapa? Ini kita jawab Intan. Kenapa kelas Intan? Sebab nilai min untuk Intan lebih tinggi daripada min untuk kelas D5. Itu cara dia. Jadi kalau kamu dapat dua-dua idea, atas ni sahaja 3%, bawah ni sahaja, ni nilai min je. Dia minta nilai min je. Tapi kamu ada tak idea nak buat tu? Jadi sekarang bila dah jumpa kat sini, kita dapat 5% daripada soalan yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Itu nak cari mana satu kelas yang paling konsisten. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan 2A. Kita pergi pula kepada soalan 2A. Ada 2 markah dekat sini. Cikgu bagi kamu masa hadamkan elok-elok soalan ni. Kemudian cari idea, tanya diri kamu, jujur dengan diri kamu. Aku ada tak cara ataupun idea nak dapatkan 2 markah daripada soalan 2A? Sebab apa? Sebab kalau kamu tak ada idea, maksudnya kamu dah hilang sebanyak 2%. Cari idea, cari cara nak selesaikan. Ini adalah kamu dengan diri kamu tahu sekarang ni. Kamu dengan diri kamu. Cikgu dah bagi yang terbaik. Tapi cara kamu nak cari idea tu sama je konsep dia dengan dalam periksa. Sebab apa? Sebab cikgu tak boleh nak tolong kamu dekat periksa nanti. Okey. Cuba selesaikan. Cikgu bagi lagi 30 saat. Cari idea, cari idea. Saya Ya. kandas. Okey, Aziz. Aiden rasa boleh buat tak soalan ni, Aiden?
Boleh. Okey. Portia. Portia rasa Portia boleh buat tak soalan ni? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Kalau pecahan, bila dia dalam keadaan tambah, contoh 1/2 tambah 3/2, kamu boleh terus tambah. Tambah yang mana? Tambah yang atas dia. 1 tambah 3/2. Sebab apa? Sebab pembawah dia dah sama. Dengan konsep yang cikgu tunjuk, sama sahaja macam ni. X per 2Y tambah 5X tolak 2/2Y. Bila bawah dia dah sama, kamu boleh terus gabungkan. Jadi dia akan dapat X tambah 5X tolak 2/2Y. Kemudian dekat sini kita boleh terus selesaikan X dengan 5X. X tambah 5X kita dapat 6X tolak 2/2Y. Jadi itu sampai sini kalau kamu dah dapat sampai sini, maksudnya kamu layak dapat 1 markah. 1 markah lagi dekat mana? Kamu faktorkan. Kita nampak dia boleh faktorkan. Macam mana nak faktorkan ni? Cara nak cari faktorkan, kamu cari sifir yang sama. Untuk nombor cari sifir sama, untuk huruf cari huruf sama. Sekarang dia dalam keadaan 6X tolak 2. Okey, X dekat 6 je, 2 tak ada X. Jadi tak perlu nak keluarkan dia punya huruf. Sekarang kita tengok kepada nombor. 6 dengan 2 dalam sifir mana semua? 6 dengan 2 dalam sifir ke berapa? Sifir apa? 2. 2. Kita keluarkan 2 dalam kurungan. 6 bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 dapat berapa? 3. 3X. Tolak. Lepas tu kita buat 2. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. 1 per dengan 2Y. Selesai sampai sini. Okey, jadi dekat sini, sampai sini kamu dah layak dah sebenarnya dapat 1 markah. Cumanya, nak lagi cantik jalan kerja kita boleh potong 2 dengan 2 ni, dia akan jadi 3X tolak 1 per dengan Y. Sebab apa? Kalau dia dekat dalam kurungan, kamu tak boleh potong. Sekarang ni bila dia dekat luar kurungan, kamu boleh potong. Itu cara tu. Boleh potong tu maksudnya simplify. 2 bahagi 2 kan 1. Jadi bila 1 tak perlulah kamu tulis 2 dengan 2 tu. Jadi saya tak dapat salin soalan yang cikgu tunjuk, salin jawapan ni. Silap salin soalan pula. Salin jawapan. Tak sempat ambil gambar. Jelas ke semua penerangan cikgu dekat soalan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis soalan 2A. Kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan B. Okey. Soalan ni soalan yang senang, tapi bila kita tak tahu cara nak jawab, kita jadi pening lah. Kita jadi pening. Jadi sekarang cikgu tak jawab terus. Cikgu tak jawab terus. Cikgu bagi kamu untuk baca, bagi kamu untuk hadam, untuk baca soalan ni. Lepas tu kamu sendiri yang kena tanya diri kamu, tahu tak cara nak selesaikan soalan ni? Okey. Soalan dia senang-senang je. Cikgu tunjuk. 1, 2, 3. Okey, jadi dekat sini ada 3 markah. 3 markah dekat situ bermaksud 3%. Okey, cuba selesaikan. Ni adalah 3 markah. Cari idea dulu. Cikgu akan tunjukkan juga. Jangan risau. Cari idea dulu. Hanif ada idea tak nak selesaikan soalan ni?
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Rasa-rasa soalan nombor 1. Daripada kita punya soalan ni, nyatakan garis yang sama panjang dengan RO. R pergi kepada O. Ni dia RO kita. Rasa-rasa mana satu panjang yang sama dengan RO? Siapa boleh bagi tahu cikgu? R ke O dekat sini, dekat situ. Mana panjang dia, mana garis yang sama panjang dengan RO? Apa yang boleh bagi tahu? Dorani. Dorani ada Dorani? Ada. Dorani, rasa-rasa panjang mana yang sama dengan panjang RO? OI ke? Tahu? Apa? OI ke? Iya. O dengan I. Siapa dah jawab O dengan I, dia layak dapat 1%. Okey. Habis. Jadi dekat situ panjang dia sama. Jadi tahniah. Jadi dekat situ kita dah dapat panjang dia sama. Jadi dah dapat 1% dah. Okey. Habis. Okey, terbaik diorang ni. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Diberi panjang R ke P adalah 4 cm. Sekarang P dengan Q ni sama dengan panjang CD. Okey, sekarang disuruh cari panjang CED. Aiden, berapa panjang CED? Berapa panjang CED? 8 cm. Berapa? Tak dengar. 8 cm. Ya, pandai, 8 cm. Siapa yang jawab 8 cm, 1%. Maksudnya apa? Kalau dekat sini dia nak cari panjang daripada C, E, D. Maksudnya bila panjang dia sama, sini 4, sini 4. 4 tambah 4, dapatlah 8. Itu je. Tak susah pun. Okey, habis. Okey. Kita pergi pula, namakan sudut yang sama dengan sudut PRO. Okey, cara nak baca sudut kamu kena tahu. Macam mana cara nak baca sudut? Kamu tengok huruf dekat tengah. Huruf dekat tengah tu adalah tempat sudut dia. Maksudnya dekat R. Okey, R ni dia ada dua belah. Kanan ke kiri? Okey, cikgu ajar. Tengok kaki. Kaki pertama dekat P. Kaki pertama dekat P. Kaki kedua dekat O. Maksudnya sudut dia dekat sini adalah yang ini. Jadi itu cara dia. Jadi mana sudut yang sama dengan PRO? Jadi dekat sini cikgu nak tanya Haziq, mana satu sudut yang sama dengan PRO? Kita tak ada Haziq. Hanif ada ke Hanif? Hanif rasa EED tau. apa tak dengar? Apa sih? Okey, betul tu CEO. Okey, daripada C dia pergi kepada E, dia pergi kepada O. Maksudnya kita boleh jawab cakap CEO. Ada dua jawapan sebenarnya dekat sini. D pergi kepada E, pergi kepada O. D pergi kepada E, pergi kepada O. Yang dia nak highlight dekat sini adalah yang tengah. Sudut dekat R sama dengan sudut dekat E. R dekat sini 90 darjah, maksudnya dekat E pun 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh. Okey, jadi sampai sini sebenarnya kamu dah boleh dah cara nak skor dapat 3 markah. Satu-satu cikgu tunjuk. Sekarang soalan dia dalam bulatan pula. Dalam bulatan macam ni pula soalan dia. Jadi kena cuba selesaikan satu-satu biar kita nampak. Oh, bila kita tak biasa buat, kita nampak, takkan ni je jawapan dia. Ini je jawapan dia. Cikgu nak kamu set mindset ni. Cikgu bagi pendedahan jawapan-jawapan dia. Okey, habis kita pergi pula kepada soalan C.
Okey, cikgu bagi kamu masa untuk hadamkan soalan C dekat sini, iaitu cikgu tunjuk dekat sini Okey. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Ini adalah soalan yang buktikan selalu sangat student tak tahu cara nak selesaikan ni. Tapi dia senang je sebenarnya. Okey, jadi dekat soalan ni dia ada 3 markah. Sekarang kamu jujur dengan diri kamu tengok soalan ni, kamu ada idea tak? Kalau tak ada, tunggu cikgu terangkan. Kalau ada, kamu terus buat, terus cuba untuk selesaikan. Okey. Jadi cikgu bagi masa 1 minit daripada sekarang. Cuba hadamkan soalan dan cari idea untuk selesaikan soalan C. Cuba selesaikan Cikgu tunggu dekat tak. Cikgu tak suruh hantar Okey, habis dah masa yang diberikan. Aiden, rasa-rasa soalan C ni susah ke senang Aiden? Bolehlah. Senang. Okey, jadi cikgu ajar Raju mempunyai beberapa keping duit shilling. Ni keping duit shilling dia. Raju menyusun beberapa keping duit shilling secara menegak dan menghasilkan sebuah silinder. Jadi kamu kena tengok kat sini. Maksudnya ini adalah bentuk silinder. Okey, itu pertama. Tapak duit shilling yang disusun berjejari dengan J. Berdasarkan situasi di atas, buktikan bahawa isi padu silinder sama dengan pi J kuasa 2 darab T. Okey. Yang pertama adalah kita dapatkan pi J kuasa 2 pi J kuasa 2. Cikgu nak tanya kamu, pi J kuasa 2 ni formula apa? Apa formula untuk pi J kuasa 2? Tahu? Okey. Luas bulatan. Ya, formula luas bulatan. Jadi, daripada formula luas bulatan pi J kuasa 2, maksudnya kita dah boleh dapatkan luas. Cuma sekarang bulatan tu kita tukarkan kepada luas permukaan duit shilling. Luas permukaan duit shilling adalah sama dengan kamu salin je balik pi J kuasa 2. Siapa yang salin balik ni dapat 1%. 1 markah dekat situ. Okey. Jadi maksudnya kamu dah jumpa luas untuk permukaan duit shilling. Kemudian kita pergi pula markah yang kedua. T ni apa? H ni adalah tinggi kepingan duit shilling. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia nampak apa tu tinggi kepingan duit shilling. Tinggi kepingan duit shilling adalah sama dengan H. Kenapa H ni? Dia cakap H. Jadi kamu kena tulis H lah. Jadi kamu cakap je macam tu, kamu dah dapat 1%. Senang je. Okey, jadi kita pergi kepada isi padu. Isi padu untuk duit shilling ataupun silinder, kan dia dah bagi tahu
disusun dalam bentuk silinder adalah pi darab J kuasa 2 iaitu permukaan dia darab dengan tinggi dia H. Jadi dekat sini kamu boleh dapat pi J kuasa 2 H. Jadi kamu just salin balik je. Kamu just salin balik je. Tak ada jalan kerja pun yang kamu kena buat dekat sini. Jadi kalau kamu tengok kat sini isi padu pi J kuasa 2T. T tu H lah. Height dalam bahasa Inggeris, T tinggi dalam bahasa Melayu. Jadi dekat sini ini je jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, yang ni kamu kena salin lah ataupun apa, sebab dia tak suruh kira apa-apa pun, dia suruh buktikan. Jadi bila kita nak cari sesuatu volume, kamu kena ada dia punya luas permukaan dulu. Contoh, kita pergi kepada volume untuk kuboid. Okey, volume untuk kuboid. Nak cari volume untuk kuboid, kamu kena cari dulu permukaan atas ni. Permukaan atas ni adalah B darab luas, panjang darab lebar. Jadi cikgu buat P darab L. Itu baru luas. Kalau cikgu nak cari volume, baru cikgu tambahkan ataupun darabkan dengan maklumat dekat H. P panjang darab L, lebar darab dengan H iaitu tinggi dia. Jadi bila kita dah darabkan dengan lebar dari kita dah dapat luas permukaan dan kita nak dapatkan dia punya isi padu, kita kena tinggal cari dia punya lebar sahaja. Ni dalam formula bentuk 2D. Bentuk 3D. Okey, habis soalan ni. 3 markah kat situ. 3 markah dekat situ. Itu yang cikgu cakap, kelas ni adalah cara menjawab. Bukan semata-mata jawapan. Jadi dia cara jawab juga. Okey, jadi kita jawab soalan yang seterusnya iaitu soalan D. Okey, jadi masing-masing cikgu nak hadamkan. Kamu semua hadamkan. Sebab apa? Sebab dekat sini ada 2 markah. Okey, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Cuba selesaikan. Okey, sekejap semua. Aziz, rasa-rasa ni bab apa Aziz? Syahmi sihat Syahmi? Sehat. Syahmi rasa-rasa bab apa kat depan ni? Koordinat kan? Ini bab transformasi. Oh. Bila cikgu tunjuk bab transformasi, maksudnya kamu kena study balik transformasi. Transformasi ada beberapa perkara. Yang pertama dalam transformasi, sebelum masuk periksa, kamu kena tahu apa tu pantulan. Kamu kena tahu apa tu putaran. Dan kamu kena tahu apa tu translasi. Jadi cikgu tunjuk ni Okey, habis dah masa yang diberikan. Sambil-sambil tu salin nota. Kalau cikgu cakap translasi, kamu kena ada maklumat tentang XY. Kalau cikgu cakap tentang putaran, maklumat pertama kamu kena ada pusat putaran tu dekat mana. Lepas tu kamu kena ada arah putaran tu dekat mana, ikut jam ataupun lawan jam arah Okey, kemudian kamu kena ada sudut dia dekat mana, sama ada 180 ke 90 darjah ke, itu putaran. Tapi sekarang dia adalah pantulan.
Maksudnya dekat sini, kalau pada pantulan kamu kena tahu dekat mana paksi pantulan tu. Jadi dalam transformasi ada 3 benda tu je. Jadi sekarang huraikan pantulan tersebut. Daripada P nak pergi kepada P apostrophe. P dengan P apostrophe. Dekat sini dia tunjuk mana satu objek dan dia tunjuk mana satu image. Yang objek dia tak ada tanduk dan yang image dia ada tanduk dekat atas tu. Jadi sekarang macam mana nak cari dia punya paksi? Yang pertama kamu kira dulu jarak dia keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarak P nak pergi kepada P objek nak pergi kepada image adalah 8. Jadi objek ke cermin adalah sama dengan cermin ke image. Maksudnya kamu kena buat 8 bahagi dengan 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. Jadi dekat sini 1, 2, 3, 4. Maksudnya selepas kamu dah dapat 4, paksi dia adalah berada pada garisan warna hijau. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, baik. Jadi bila dia kata huraikan pantulan tersebut, kamu kena bagi tahu paksi dia apa. Kamu kena huraikan macam mana kamu nak cakap paksi dia tu. Yang garisan warna hijau tu. Jadi kalau kamu tak tahu cara nak huraikan pun, kamu tulis je. Ya. Siapa tu? Lagu. Ha? Okey. Dekat sini paksi dia macam mana kita nak tahu? Paksi dia potong dekat X ke Y? Cikgu nak tanya kamu. Paksi dia potong dekat X ke Y? Ya, X. Jadi paksi dia potong dekat X. Jadi kita nampak paksi dia adalah sama X. X sama dengan berapa? Kita tengok dia potong dekat mana. Sini -1. Jadi -1. Maksudnya kita cakap huraian dia apa? Paksi pantulan adalah X sama dengan -1. Itu sahaja yang kamu kena tulis untuk mendapatkan 2 markah. Okey. 1 markah. Sorry. 1 markah dekat situ. 1 markah kat sini, 1 markah kat sini. Inilah 1 markah dia. Ini adalah soalan nombor 1 Roman. Soalan nombor 2 Roman. Okey, nombor 1 tu jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, nombor 2, huraikan. Tentukan koordinat R di bawah pantulan yang sama. R ni adalah objek dia. Jadi dekat sini dia cari pada pantulan yang sama. Maksudnya dia pakai cermin yang sama. Jadi dekat sini kita gerakkan. Kalau image nak pergi kepada cermin 1, 2, 3. Maksudnya nak dapatkan dia punya objek, kita kena langkah sebanyak 3 kali juga. 1, 2, 3. Maksudnya ini adalah R. Jadi kamu jangan tulis R kat situ je. Sebab apa? Sebab dia minta koordinat. Koordinat mesti ditulis dalam keadaan X, Y. Jadi dekat sini X dia apa? Daripada R kamu turun dekat sini, kamu akan nampak X dia adalah -4. Dan untuk Y kat sini, kamu pergi dekat sini, kamu nampak X dia, Y dia adalah 4. -4, 4. Ini 1 markah. 1%. Jadi total ni kamu boleh jawab dua-dua ni, kamu dapat 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Tengok macam mana cikgu selesaikan tu. Kalau ada soalan nak tanya, tanya cikgu. Kai, setakat ni semua jelas ke lah Kai? Jelas. Okey, Okey, habis dah soalan dekat depan. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor 3, faktorkan. Berapa markah? 2 markah saja. Okey, apa yang kamu kena faham, bila cikgu cakap 2 markah, maksudnya soalan tu tak susah. Soalan tu jalan kerja dia sikit. Okey. Cikgu bagi kamu masa untuk cuba selesaikan.
A1 dengan A2. Ini adalah ada 2 markah sahaja. Cikgu akan ajar, cikgu ajar, jangan risau. Cikgu ajar, jangan risau. Yang pertama, kamu kena fikir, kamu ada tak idea nak buat soalan ni? Okey, 1 minit. Hadamkan betul-betul soalan ni. Lepas tu cikgu akan tunjuk juga, jangan risau. Kai, rasa-rasa ada idea tak soalan ni, Kai? Ada. Cuba buat dulu, cuba buat dulu. Cikgu bagi masa 1 minit. Tepat pukul 6.34 cikgu bagi tahu. Okey, dah pukul 6.34. Jadi cikgu akan tunjuk. Portia tahu ke ni cara nak buat 3A ni? Dapat buat tak Dapat agak-agak? cikgu. Okey, Dapat. bagus. Okey, cikgu bagi tips ni salin. Yang pertama, bila dia suruh cari faktor kan, kamu ingat tips daripada cikgu? Kalau keadaan, kamu tengok keadaan dia. Yang pertama, macam soalan nombor 1 ni, soalan nombor 1 ni, kamu kena cari nombor, silap. Okey, cikgu susun. Okey, yang pertama, kamu kena tengok huruf. Kamu kena cek dia ada huruf sama ke tak. Kalau dia ada huruf sama, kamu boleh keluarkan dia. Sebagai contoh, cikgu buat XY tambah XA. Jadi mana huruf sama dekat sini? Dia ada huruf X dengan X. Jadi X tu boleh keluar. X letak luar kurungan. Yang pertama, lepas kamu dah potong X, kamu ada Y. Tambah X ni kamu dah potong. Tinggal A kat sini. Y tambah A. Itu adalah contoh untuk huruf sama. Okey. Yang kedua, untuk pemfaktoran, kalau huruf dia tak ada yang sama, contoh sini ada X, sini tak ada X, kamu boleh langkah dekat situ. Yang kedua, kita tengok kepada dia punya nombor. Kalau kamu nak buang dia punya nombor, kamu kena tengok sifir yang sama. Sebagai contoh, kita terus ambil soalan ni, 2X tambah 16. Tengok sifir apa yang sama. Dekat sini yang sama dia adalah 2 dengan 16. 2 dengan 16 dalam sifir berapa semua? 2 dengan 16 dalam sifir berapa? 2. 2. Keluarkan 2. Buka kurungan. Kamu ambil 2 bahagi 2. Dapat 1. 1X. Tambah 16. Ambil 16 bahagi dengan 2. 16 bahagi 2 dapat 8. Jadi sebab dah cikgu cakap soalan ni senang. Dapat 1 markah. Ini jawapan dia yang nombor 1. Itu sahaja. Kalau dia ada huruf, kamu keluarkan huruf dia. Sekarang ni huruf dia sini ada X, sini tak ada X. Jadi tak perlu nak keluarkan. Kalau lepas tu kamu tengok sifir dia. Kalau ada sifir yang sama, kamu kena keluarkan dia punya nombor 16, keluarkan sebiji, keluarkan sifir sama. Nak tengok sifir sama, kamu kena comparekan nombor pertama dengan nombor kedua. Kalau ada nombor ketiga, nombor ketiga juga.
Nombor pertama dengan nombor kedua ni dalam siapa? Habis. Untuk soalan nombor 1 boleh faham? Boleh ke? Okey ke? Boleh. Okey, baik. Soalan nombor 2, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kalau kamu tengok dua-dua tu ada kuasa 2, M ada kuasa 2, N ada kuasa 2, maksudnya dia ada satu formula. Apa formula dia? Yang ini kamu kena faham dia punya formula. Kalau kamu tak tahu sila salin. Apa formula dia? Formula dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B dalam kurungan pertama, dalam kurungan kedua A tolak B. Kamu kena cari kuasa 2 dia apa? Kamu kena cari kuasa 2 dia apa? Contoh, kalau dekat soalan ni, M kuasa 2 dengan N kuasa 2. Jadi bila cikgu cakap M kuasa 2 tolak N kuasa 2, kamu kena keluarkan dia punya nilai A. A kita apa sekarang ni? A kita adalah M. B kita apa? B kita adalah N. Jadi masukkan dalam formula A tambah B, maksudnya M tambah N. M, N. Kemudian M tolak N. Ini sahaja. Tak perlukan jalan kerja pun 1%. Kalau tak boleh buat, maksudnya dia tak tahu pasal ni. Maksudnya kena study lagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Eh. Boleh. Okey ke? Okey. Okey, kalau cikgu cakap X kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Cikgu gantikan dengan huruf pula. Kalau X kuasa 2, kamu pandang pada dia punya X ni. Jadi A kamu adalah X. A kamu adalah X. Ni A kan? Ni A kita. A kita adalah X. Tapi B kita bukan 9. Kamu kena buat apa yang menjadikan sila kuasa 2 pula. Tak payah letak kuasa 2. Kamu kena buat apa yang menjadikan 9 tu jadi 9. Contoh, kalau dia letak kuasa 2 dekat sini, kamu boleh buat ini sama dengan 9. In case dia tak letak kuasa 2, kamu kena tukar 9 ni apa kuasa 2. Kamu akan ubah dia jadi daripada X kuasa 2 tolak 9, kamu akan ubah X kuasa 2 tolak apa kuasa 2 dapat 9? Siapa tahu? Cara nak tahu dia, ambil nombor 9, tekan punca kuasa 9. Punca kuasa 9 dapat berapa? 3. Berapa tu? Punca kuasa 9 dapat berapa? 3. 3. Maksudnya 3 kuasa 2. Maksudnya dekat sini, bila dia lagi, B dia 3. Jadi bila dia suruh pemfaktoran, pakai formula ni, A tambah B. A kita X, B kita 3. Maksudnya kita dapat X tambah 3. Kurungan kedua, A tolak B. Maksudnya A, X tolak 3. Tu cara dia. Tak susah pun. Pakai formula ni. Kenapa kita kena tukarkan 9 ni jadi 3 kuasa 2? Sebab dalam formula kita ada kuasa 2. Kita kena adakan kuasa 2, barulah kita boleh dapatkan nilai B. Kamu tak boleh ambil 9 je sebab 9 tu dia tak ada kuasa 2. Jadi kamu kena buat punca kuasa 9 dulu supaya kita nampakkan dia punya kuasa 2, 3 kuasa 2. Jadi daripada situ kamu boleh ambil B sama dengan 3. Jelas ke semua? Boleh faham soalan 3A? Boleh. Okey, salin sepanjang cikgu terang. Sambil cikgu terang, sambil tu kita buat revision. Contoh kat sini. Cikgu bagi balik nota, cikgu bagi contoh. Ni nota, ini contoh. Salin. Okey, habis soalan 3A. Kita pergi pula kepada soalan 3B. Hitung jarak daripada P ke Q. Cikgu bagi masa untuk kamu cuba selesaikan. Sekarang ni kita nak cari jarak
daripada P ke Q. Cuba buat, cuba selesaikan jarak. Maksudnya ini dalam tajuk koordinat. Kamu ada dah study ke belum tajuk koordinat? Sebab apa? Sebab ni masuk exam. Tu je sebab dia. Cuba buat semua. Cikgu bagi masa. Jangan risau, cikgu bagi masa. Aiden, dapat tak tu jawapan dia, Aiden? Dapat. Dapat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan dekat depan. Bila soalan tu bercakap tentang jarak dan jarak ni dia dalam keadaan serong. Maksudnya daripada sini dia suruh cari jarak P pergi kepada Q. Step pertama adalah kamu nampakkan dia punya segitiga. Kamu nampakkan segitiga dia. Ini segitiga dia. Okey. Step kedua, kamu kira jarak tegak dia. Jarak tegak dia Y. Jadi jarak tegak dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 6. Kemudian jarak dia punya 1. Jarak mengufuk ni. Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapat satu segitiga. Sini 6. Sini 8. Yang ni kita nak cari iaitu jarak PQ. Daripada sini kita keluarkan formula teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni adalah satu bab iaitu bab 13 untuk form 1. Yang kamu dah belajar dah. Teorem Pythagoras. Nak keluarkan teorem Pythagoras, cikgu nak tanya kamu mana satu panjang sisi yang paling panjang? 6 ke 8 ke PQ? 8. PQ. 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 Jadi dekat sini cara nak keluarkan Pythagoras, cara nak keluarkan sisi yang paling panjang, kamu cari dulu sudut 90 darjah dekat mana. Lepas kamu dah panjang iaitu PQ. Jadi kamu keluarkan PQ. Kemudian PQ tu adalah panjang yang paling panjang. Jadi jangan bagi dia duduk sorang-sorang. Jangan campur dengan siapa-siapa, bagi dia duduk sorang-sorang. PQ sama dengan, kita dah ambil dah sisi PQ. 6 dengan 8 ikut kamu nak tulis 8 tambah 6 ataupun 6 tambah 8. Sebab apa? Sebab jawapan dia sama je. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Jadi dekat sini kita selesaikan dulu. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa semua? Masing-masing cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 100.
100. So, pindah ke sebelah kita dapat punca kuasa. Jadi dekat sini kita dapat punca kuasa 100. Kita dapat PQ adalah 10 unit. Ini sahaja jalan kerja dia. Ini sahaja jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. In case kamu tak tahu cara ni cikgu bagi cara yang paling mudah. Sebab apa? Sebab daripada sini sahaja markah dia adalah sebanyak 2%. In case kamu tak tahu cara nak buat, cikgu tunjuk juga kalau kamu tak tahu cara nak buat. Kamu scroll sampai dekat muka surat yang ada tulis formula. Kamu scroll sampai ada tulis formula. Ada tak bagi jarak? Oh, dia tak bagi jarak antara koordinat. Oh, sorry gang. Dia tak bagi ya gang. Jarak antara koordinat. Luas, lilitan, luas bulatan. Jarak di antara koordinat dia tak bagi. Jadi kamu kena tahu. Cikgu minta maaf lah. Kalau dalam SPM dia bagi. Okey. Ni cara dia. Jelas ke semua sampai sini? Teorem Pythagoras boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Itu cara dia. Okey. Kalaulah kamu terlupa juga formula teorem Pythagoras ni, kamu guna cara cikgu yang seterusnya. Yang ni cara yang diajar dalam buku teks. Okey, macam mana cara buku teks? Okey, cikgu akan tunjukkan dekat sebelah ni. Okey, cara dia adalah kamu baca dulu koordinat P dengan Q tu. P, koordinat P ni apa? X dia jatuh dekat sini, maksudnya X dia adalah -5. Kemudian Y dia jatuh kat sini, maksudnya Y dia 3. Maksudnya kamu step pertama kamu keluarkan koordinat. Keluarkan koordinat. P kita adalah -5,2. Q kita apa? Q kita koordinat dia adalah 2, ini 3. Jadi X kita 3. Y kita jatuh dekat -3. Jadi 3,-3. Yang kedua, masukkan dalam formula jarak. Masukkan dalam formula jarak. Apa formula jarak? Formula jarak adalah X1 tolak X2 kuasa 2. Lepas tu tambah Y1 silakan. Y1 tolak Y2 kuasa 2. Ni formula jarak dia. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat situ macam mana kita nak dapatkan X1 tolak X2? Kamu tengok dia punya X dengan Y. Ini X dengan Y. Itulah cara dia. Jadi cikgu tunjuklah, cikgu tunjuk mana satu X1, mana satu X2. Okey, macam ni Kalau kamu cakap P itu sebagai koordinat pertama, X tu akan jadi X1, Y tu akan jadi Y1. Okey, jadi bila P tu sebagai koordinat pertama, Q tu jadi koordinat kedua lah. Jadi bila dia Q tu koordinat kedua, ni X2, Y2. Masukkan je dalam formula ni, iaitu kamu buka X1. X1 kamu apa? -5. Masukkan -5 tolak X2. X2 kamu 3. Dalam kurungan kuasa 2. Tambah Y1. Y1 kamu 2. 2 tolak Y2. Y2 kamu -3. Kena buat macam tu -3 kuasa 2. Kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan dia. Tak apa, kita selesaikan dulu. Masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator. -5, -3 dalam kurungan kuasa 2. Kamu tulis sebiji macam tu. Dapat berapa?
Dapat berapa semua? 11. Dapat berapa? Negatif Ni, selesaikan ni dulu. Tolak 5 tolak 3 dalam kurungan kuasa 2. Dapat berapa? 64. Berapa Eden? 64. 64. Tambah. Selesaikan pula yang dalam kurungan ni. 2 tolak 3. Lepas tu kamu buat kuasa 2. Ada. Dapat ke semua? dapat. Okey. Jadi dapat berapa? Negatif 7. Dapat berapa? Negatif 7. Negatif 7. Tengok. Tekan kalkulator. Cikgu salah keluarkan koordinat kejap. P untuk Y dia 3. Sorry, cikgu cakap 2. Ni 3 sorry, ni 3. Ni 3. Yang ni negatif 3. Ni 3, negatif 3. Okey, tekan kalkulator betul-betul. Cikgu nak kamu tekan kalkulator betul-betul. Tekan macam ni. Mula-mula kamu buka kurungan. Kamu tulis 3. Tolak. Lepas tu kan negatif 3 kan dalam kurungan. Negatif 3. Kurungan ni 2 kali. Kurungan ni 2 kali. Kamu buat kuasa 2. Dapat berapa? Tulis sebiji macam tu. Dapat berapa semua? Negatif 6. 36. Okey, selesaikan. 64 tambah 36 dapat berapa? 100. 100. Punca kuasa 100 dapat berapa? 10. 10. Itu cara nak guna formula jarak. Ikut kamu nak pakai yang mana. Yang ini cikgu pakai teorem Pythagoras. Cikgu nampakkan dia punya segi 3. Yang ini cikgu just terus pakai dia punya formula jarak. Ini formula jarak. Siapa tak tahu pasal formula jarak, salin. Salin betul-betul. Sebab apa? Sebab nak selesaikan ni pakai formula sahaja. Ikut kamulah, kamu nak pakai mana. Cikgu, yang ni lagi pendek. Tapi kalau lagi pendek kita tak tahu. Jadi cikgu kena tunjuk juga cara ni. Formula jarak. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Nanti salin. Okey, habis 3B. Kita pergi kepada 3. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya, iaitu 3C. Kita pergi kepada 3C. Mana soalan dia? Hitung luas segitiga PQR. Cuba selesaikan. Cuba buat. Cari luas segitiga PQR. Cikgu bagi kamu masa untuk hadamkan soalan ni. Yang buat soalan tu cikgu, jangan risau. Yang nak tanya diri kamu, kamu dah tahu ke pasal ni? Itu kamu. Okey, cuba selesaikan. Ini dalam tajuk jarak juga.
Aiden dapat ke tu? Macam mana nak selesaikan tu? Dapat. Okey, habis sudah. Haziq, Haziq ada idea tak ni cara nak selesaikan ni? Ada. Ada tak? InsyaAllah ada. Insya. Lain pula. Cikgu tanya ada idea ke tak? Kita ada insya-Allah pula. Okey, jadi cikgu tunjukkan jalan kerja dia. Jalan kerja dia senang je. Kita ni nak cari segitiga punya luas. PQR. Okey, cikgu nak tanya kamu apa formula luas segitiga? Apa formula luas segitiga? Apakah formula luas untuk segitiga? Bagi tahu cikgu. Kita tak tahu. Tak tahu. 1/2 darab panjang. Panjang darab lebar. Jadi ini panjang dia. Ini panjang dia. Dan ini adalah lebar dia. Jadi bila dia suruh cari luas PQR, kamu kena dapatkan berapa panjang dia, berapa lebar dia. Jadi cara nak dapatkan panjang QR, maksudnya kalau dia dalam koordinat, kamu kena kira jarak koordinat Q nak pergi kepada R. Jadi Q dengan R ni dia dalam keadaan mengufuk, iaitu dalam keadaan X. Jadi kamu kena ambil X dia. X untuk Q adalah -3. X untuk R adalah 3. Macam mana nak dapatkan dia punya jarak? Ini cikgu dah ajar dah. Iaitu besar tolak dengan kecil. Besar, -3 dengan 3. Mana lagi besar? 3. -3 dengan 3. Mana lagi besar semua? 3. 3. Jadi 3 tolak, ini -3. -3. Jadi dekat sini, cuba tekan kalkulator. 3 tolak 3 dapat berapa? 6. Lama tak dengar. Ada ke orang? 6. 6. 6. Jadi jarak Q ke R adalah 6. Selesai untuk panjang. Kita dah dapat panjang dia 6. Lebar dia apa? Lebar dia PQ. Ini 6. Ini 6. PQ punya panjang adalah separuh daripada QR. Jadi PQ 1/2. Jarak QR kita berapa? 6. 6 selesaikan, kita dapat PQ sama dengan 3. Jadi jarak dekat sini adalah 3. Jadi jelas ke sampai situ semua? Lebar kita kat sini dapatlah 3. Itu je. Boleh faham ke? Okey, jadi di kat sini kita tekan sahaja kalkulator. 6 darab dengan 3 darab 1/2. Kamu akan dapat berapa jawapan dia semua? Cikgu nak dengar sikit berapa jawapan dia semua? Ada tak orang ni? Berapa jawapan dia semua? 9. Ya, 9. Bila kamu dapat 9 ni, maksudnya kamu layak dapat 3%, iaitu 3 markah. Senang je, senang je. Kamu kena tanya cikgu, maksudnya kalau siapa-siapa tak tahu pasal dekat depan ni,
kamu kena study balik apa? Jarak antara koordinat. Jarak antara koordinat. Ni cikgu dah ajar sebenarnya. Tadi cikgu dah ajar jarak kalau dia zero macam tu. Sekarang cikgu ajar jarak dia macam ni. Kalau macam ni kamu ambil dia punya X. Tengok ni cikgu ambil X. Q X dia -3. R X dia 3. Lepas tu apa formula dia? Formula dia besar tolak kecil. Itu je. Itu je. Jadi daripada situ kita dapat 6. Cikgu pun bulan 6. Kemudian dia ada maklumat dekat sini. Jarak PQ iaitu daripada P ke Q sama dengan separuh daripada QR. QR tu kan 6. Cikgu masukkanlah 6 dalam ni. Jadi 1/2 darab dengan 6. Kita potong, kita dapat 3. Jadi maksudnya 1/2 darab 6 lah. Kamu tekan je kalkulator, kamu dapat 3. Jadi kita dah dapat 3 dengan 6. Masukkan dalam formula luas untuk segitiga. Itu sahaja. Dia bergantung kepada kamu punya penyelesaian masalah. Kamu kena fikir macam mana, apa yang dia nak. Apa yang dia nak dan apa maklumat kamu ada. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi in case kalau kamu tak ada idea sangat. Kalau kamu tak ada idea sangat nak buat macam mana? Kamu cubalah. Contohlah kamu dapat QR. Kamu dah ada. Takkanlah jarak antara koordinat ni. Q dengan R. Kamu jumpa dah panjang QR tu. Kamu buat gambar rajah macam ni. Okey, lebar dia je tak ada. Jadi dekat sini kamu buat je macam tu. Kamu buat je macam tu. Sebab apa? Sebab markah jalan kira tetap ada. Jalan kerja tu ada markah. Walaupun kamu tak dapat jawapan ni 9. Mana jawapan dia 3? Yang pertama, markah yang pertama adalah dekat panjang. Kalau kamu jumpa nilai panjang, kamu dapat 1 markah. Kalau kamu jumpa nilai lebar dekat sini, kamu pakai formula ni, kamu dapat 1 markah. Lepas tu kalau kamu jumpa luas untuk segitiga dia, maksudnya kat situ 1 markah. Itu cikgu bagi tahu kat mana markah dia. Jadi dekat sini, kalau kamu tak jumpa sangat pun luas segitiga dia, tapi kamu tahu nilai panjang dia, buat je. Sebab apa? Sebab kamu dah dapat 1 markah. Jadi jangan tinggal, jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kosong. Okey, jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, in case kamu tak jumpa juga idea, apa yang kamu buat? Tengok ni, hitung luas segitiga PQR. In case kamu betul-betul total loss. Macam kamu tak tahu, apa benda ni? Tapi cikgu bagi cara mungkin yang kamu boleh dapat markah kesian. Macam mana? Kamu tulis formula yang berkaitan. Okey, contoh. Dekat sini kamu cari, tengok baca ayat terakhir. Hitung luas segitiga PQR. Segitiga, luas segitiga. Kamu keluarkan formula luas segitiga. Walaupun kamu tak dapat apa-apa pun, tapi kamu keluarkan juga formula, kamu boleh, cikgu tak cakap dapat, kamu boleh dapat markah kesian. Cikgu write juga kertas. Cikgu write juga kertas. Tapi bila cikgu nampak, dia tulis juga. Walaupun dia tak tahu, dia tulis juga. Dia boleh. Kamu boleh dapat markah kesian dekat situ. Itu cara dia. Maksudnya, apa-apa soalan, kamu tak jumpa jalan kerja, memang tak ada idea. Tapi kamu tahu apa soalan tu nak. Kamu tulis formula yang berkaitan dengan soalan tu, kamu boleh dapat markah kat situ. Ingat tu betul-betul. Ingat tu betul-betul. Jelas ke semua? Sampai situ boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita buat mana yang sempat, yang tak sempat tu cikgu bagi sebagai homework. Sebagai homework untuk kamu cuba selesaikan. Cubalah. Ini adalah set untuk tahun ni. Kod-kod kamu jawab yang sama. Mana tahu? Okey. Jadi dekat sini nyatakan paksi pantulan. Okey.
Cuba fikir. Baru je tadi cikgu ajar paksi pantulan tu macam mana. Okey, 1 minit dari sekarang. Fikir fikir. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu tunjuk. Jadi, kita pergi kepada soalan D. Nak cari pantulan. Mula-mula sekali kita tengok jarak dia. Okey, yang ni dengan ni. Kira dulu. 1, 2, 3, 4. Jarak dia ada 4. Lepas tu paksi dia dekat mana? Ambil 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2. Jadi 1, 2. Maksudnya paksi pantulan kita adalah berada pada Y. Jadi dia kata kamu tulis macam tu sahaja, kamu dah dapat. Jelas semua? Boleh faham sampai sini? Okey. Okey, bagus. Okey, jadi selesai dekat situ, kita pergi kepada soalan E. Oh, banyak masuk pantulan ni. Study elok-elok pantulan. Okey, jadi kita pergi kepada E. Cara nak selesaikan E. Cikgu bagi kamu masa untuk berfikir cara mendapatkan image tu. Cikgu bagi kamu masa untuk berfikir cara mendapatkan image tu. 1 minit. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, cikgu akan tunjukkan cara dia. Yang pertama, buat garisan. Contoh. Okey, tengok kepada garisan yang cikgu buat. Okey, yang ni macam ni. Yang ni macam ni. Kita nak bagi nampak kan? Okey, yang ni macam ni. Okey, tengok. Tengok yang cikgu buat Cikgu tunjuk satu dulu. Okey, daripada sini, daripada ni paksi pantulan ni objek dia. Dia selang berapa kali? 1,5. Jadi kita mulakan dengan 1/2 1. Maksudnya, cikgu panjangkan lagi Okey, tengok tahu semua? Okey, jadi daripada sini kita unjurkan sampai tepat 45 darjah dekat situ. Okey, yang ni pun sama juga. Kita unjurkan sampai tepat 45 darjah dekat situ.
Okey, sama juga yang ni pun. Okey, 45 darjah. Okey. Yang ni pun sama Okey, yang ni pun sama juga. Kita unjurkan tepat 45 darjah. Okey. Cara dia. Okey, tengok cikgu keluarkan satu-satu. Okey, ni Q. Tengok titik warna biru tu dia bergerak macam mana? Kira jarak ke cermin dia 1,5. Nak dapatkan dia punya objek 1,5. Jadi inilah tempat dekat warna biru. Itu cara dia. Okey, kita pergi kepada yang warna hijau. Sama juga 1,5. Jadi kita mulakan dengan 1,5. Okey, ini tempat warna hijau dia. Jadi kenapa cikgu tunjuk Q warna biru kan bersambung dengan warna hijau. Jadi kamu boleh buat satu garisan Q bersambung kepada warna hijau. Habis dekat situ. Okey, kita tengok pula cikgu buat yang seterusnya warna merah. Cikgu buat warna merah. Okey, yang ni warna merah. Kita kira daripada objek pergi kepada paksi pantulan. 1, 2, setengah. Kita mulakan dengan setengah, 1, 2. Jadi ni warna merah dia. Warna merah dia. Jadi hijau ni kan pergi kepada warna merah. Jadi kita buat daripada hijau, ambil satu garisan, pergilah ke warna merah. Kita dah nampak dah dekat situ sebenarnya. Kita boleh terus buat. Tapi kalau kamu nak juga cikgu selesaikan, tak ada masalah. Yang ni bila kamu dah dapat tanda dia, kamu boleh terus kira macam ni. Okey, warna merah bergerak 2 kali. 1, 2. Maksudnya kamu ambil 1, 2. 2 kotak. Jadi kamu boleh nampak dah. Okey, ini 1. Jadi ini 1. Ini 1. Jadi ini 1. Jadi dekat sini kamu sambungkan sampai biru. Sama juga dekat sini. Bukan semua benda kamu kena tarik. Bila kamu dah nampak pattern dia, kamu boleh terus selesaikan macam yang cikgu buat tu. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham cara cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Ini sahaja 2%. Cikgu terangkan secara detail lah. Kalau yang dah tahu tu tak apalah, baguslah. Sebab kot cikgu takut ada yang tak tahu lagi pasal ni. Jadi cikgu teranglah. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan F. Soalan 4A, 4B. Okey, kita pergi kepada 4A. Okey, 4A. Alamak, cikgu susah. Buat dulu. Buat dulu. Jadi cikgu akan tunjukkan juga. Jangan risau. Yang ni cikgu bagi. Dia 2 markah aja. Dia ada 2 markah aja dekat sini. Jadi dia tak panjang pun. Markah paling maksimum selalunya kalau soalan-soalan macam ni paling maksimum 4 lah. 4. 3 tu pun sebenarnya dah banyak dah. 2 markah. Maksudnya kamu kena fikir 2 step yang kamu boleh dapat markah. Okey. Jadi cikgu bagi masa 2 minit. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu tak nak idea je kat sini. Cikgu nak kamu cuba buat. Sebab yang ni cikgu baru ajar tadi. Ini cikgu baru ajar tadi. Cuba buat tahu semua. Baru cikgu ajar tadi. Cuba selesaikan. Cikgu tunggu, jangan risau. Cikgu tunggu. Yang soalan tak sempat itu cikgu jadikan sebagai homework. Jangan risau.
Kalau siapa nak cikgu cek boleh hantar kat cikgu bagi jalan kerja kamu dekat WhatsApp. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Aiden, dapat ke cara nak jawab soalan ni? Dapat. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, yang pertama adalah bila pecahan tu dalam keadaan bahagi. Ingat pesan cikgu, bila dia dalam keadaan bahagi, tukarkan bahagi jadi darab. 3 tolak X per 5 bahagi 27 tolak 3X kuasa 2 per 15X. Tukarkan daripada bahagi dia jadi darab. Macam mana tukarkan dia jadi darab? Okey, ni tukarkan je lah. Dia. Kedua, kamu terbalikkan. Yang atas pergi duduk bawah. Tadi 27 tolak 3X kuasa 2 dekat atas, kita ke bawahkan dia. Dia akan jadi dekat belah bawah. Yang 15X, kita bagi dia duduk dekat atas. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey, habis dekat situ. Cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Cikgu buat pemfaktoran. Cikgu buat pemfaktoran. Jadi masing-masing boleh tengok ni. Okey. Yang pertama, kita panggil dia. Yang ni, cikgu nak selesaikan ni. 27 tolak 3X kuasa 2. Maksudnya, keadaan kita sekarang, ni A, B. Ingat, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Itu cara dia. Tapi, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Jadi, A kuasa 2. Kamu kena nampakkan kuasa 2. Macam mana nak nampakkan kuasa 2 dekat 27? Kalau dekat B ni kamu nampak dah.
B ni, ingat formula dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B dalam kurungan A tolak B. Sekarang A kita 27, apa kuasa 2 dapat 27? Cara dia adalah kamu tekan punca kuasa 27. Okey, masing-masing cuba tekan. Punca kuasa 27 dapat berapa? Dapat berapa? Dapat apa semua? Cikgu nak dengar suara sikit. 5.20. Berapa? 5.20. Punca kuasa 27. 5 point? 20. Okey, 5.20. Jadi, bila kamu dapat 5.20, kita tak nak perpuluhan. Jangan lagi proceed kepada A dengan B. Lepas tu nak buat macam mana cikgu? Tengok cikgu ajar. Cikgu ajar satu, cikgu bagi tahu. Kenapa cikgu tak terus kepada A kuasa 2 tolak B kuasa 2? Jadi, bila kamu tekan punca kuasa 27, kamu dapat 5.2000. Jadi tak boleh pakai cara ni terus. Jadi nak buat macam mana? Pakai cara pertama cikgu ajar tadi. Jadi 27 tolak 3x kuasa 2. Ingat? 27 dengan 3, dua-dua tu dalam sifir berapa? Dua-dua tu dalam sifir berapa? 3. Sifir 3. 3. Berapa? 9. 3 lah. Dia dua-dua tu dalam sifir 3. Jadi bila kita keluarkan, kita akan dapat 3. 27 bahagi 3 dapat berapa? 27 bahagi 3. 9. Okey, kita dapat 9. Tolak. 3 ni bahagi pula dengan 3. 3 bahagi 3 dapat 1x kuasa 2. Jadi, apa yang kamu kena buat? Kamu kena faktorkan 9 tolak 1x kuasa 2 pakai formula tu. Tadi nak pakai dapat perpuluhan panjang-panjang 5.12 bla 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 bla. Jadi kita tak nak nombor perpuluhan. Jadi sekarang bila kita dah dapat nombor perpuluhan tadi, kita faktorkan macam cikgu tunjuk. Keluarkan dulu nombor yang sama. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi tengok ni cara cikgu buat pula. Okey, sekarang kita tengok 9 tolak 1x kuasa 2. Yang ni cikgu ajar tadi, kita dah buat dah tadi. Yang ni kita faktorkan ikut cara ni. Jadi 9 dia kuasa 2 apa? Dia adalah kamu tekan punca kuasa 9. Punca kuasa 9 dapat berapa? Punca. Okey, dapat 3 kuasa 2 tolak 1x kuasa 2. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya A kita adalah 3, B kita adalah X. Jadi dekat sini kita dapat A tambah B. Kita dapat A tambah B. A kita 3. 3 tambah B. X kita B. 3 tambah X. Kemudian A kita 3. 3 tolak B. B kita X. Jadi dekat sini nak isi kat mana? Yang ini kamu isikan 3 tambah X. 3 tolak X. Ini siapa yang dah dapat sampai sini baru 1 markah. Jelas semua sampai sini? Boleh faham? Okey. Ni cikgu just faktorkan pakai nombor sama. Cikgu keluarkan 3. Lepas tu cikgu ambil 9 tolak 1x kuasa 2. Cikgu faktorkan dapat formula ni. Pakai formula ni. Ingat jadi bila cikgu dah dapat 3 tolak x. Kamu tulis yang belah bawah ni. 3x tambah x.
3 tambah X, lepas tu 3 tolak X. Jadi sampai sini kamu cari nombor yang sama. Kamu cari nombor yang contoh 3 tolak X dekat sini ada dekat sini. Jadi kamu boleh potong dia. Tu cara dia. Itu adalah dia punya cara. Lepas tu 5 dengan 3, 5 ni kamu darab dengan 3. Yang atas tadi potong bermaksud hilanglah. Dia tinggal atas tadi tinggal 15X. Yang belah bawah 5 ni darab dengan 3. 5 darab 3 kita dapat 15. Jadi kita tinggal 3 tambah X. Kemudian 15 boleh dibahagikan dengan 15. Dapat 1. Jadi dekat sini 3 tambah X. Ini jawapan dia. Salin. Kalau tak tahu boleh tanya cikgu. Okey, jelas ke semua 4A ni? Boleh faham? Boleh. Cikgu terang slow-slow tu. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu. Okey, jadi kalau kita tengok ada 4B, ada 4C, 4D, lepas tu ada 4E sampai beberapa soalan ni cikgu tak sempat nak buat. Okey, yang tadi cikgu ajar kamu jumpa lagi dekat sini. Cikgu tak sempat nak buat. Sebab apa? Sebab jalan kerja tu cikgu terang satu. Jadi cikgu akan jadikan itu sebagai kita punya homework. Cuba je buat. Siapa buat tu cikgu akan bagi skema terus. Cikgu minta maaf kalau ada yang dah buat sebelum ni. Cikgu baru sihat daripada demam. Okey. Jadi sekarang dah pun 7.30. Cikgu harap kamu semua boleh score UASA dengan baik. Kamu boleh study UASA, drill soalan tu elok-elok. Untuk siapa-siapa yang nak tak puas kelas kita petang ni boleh masuk kelas malam esok. Malam esok still proceed macam biasa. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk petang ni. Sekarang dah pun pukul 7.30. Okey semua, selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Okey, sama-sama. Hai cikgu, thank you. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey.